Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, kita berjumpa sekali lagi dalam channel Cikgu Hasnul. Kali ini kita akan mempelajari matematik tambahan tingkatan 4, bab 6 hukum linear. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita imbas kembali pengetahuan yang perlu ada sebelum kita mempelajari bab ini. Yang pertama, untuk mata pelajaran matematik, semasa tingkatan 1 kita telah mempelajari persamaan linear dalam bab 6. Kemudian semasa tingkatan 2 kita telah mempelajari koordinat yang melibatkan x dan y, dan bab 8 graf fungsi, bagaimana untuk kita melukis graf di dalam pada kertas graf. Kemudian pada bab 10 kita telah mempelajari kecerunan garis lurus. Dan semasa tingkatan 3 kita telah mempelajari garis lurus dalam bab 9. Kemudian dalam matematik tambahan bab 4, semasa tingkatan 4 kita telah mempelajari tajuk indeks, set dan logaritma. Jadi dalam bab 4 tingkatan 4 ini kita akan fokus kepada pengetahuan tentang logaritma. Okey, untuk bahagian yang pertama, iaitu 6.1 hubungan linear dan tak linear. Jadi untuk yang pertama kita akan membezakan hubungan linear dengan hubungan tak linear. Apakah hubungan linear? Seperti yang kita telah pelajari dahulu, y sama dengan mx tambah c, di mana m dan c ialah pemalar dan x dan y ialah pemboleh ubah. Jadi m mewakili kecerunan dan c mewakili pintasan y. Sebagai contoh, y sama dengan 2x tambah 4. Diberi jadual dengan nilai-nilai x bermula dari 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Apabila kita gantikan nilai-nilai x ini ke dalam persamaan linear yang diberi, maka kita akan mendapat nilai-nilai y yang sepadan, iaitu 6, 8, 10, 12, 14 dan 16. Daripada jadual tersebut kita dapati perubahan yang malar bagi nilai-nilai y yang diperolehi, iaitu kita dapat pertambahan sebanyak 2. Jadi hubungan tersebut ialah hubungan linear. Bila kita plotkan pada kertas graf dengan menggunakan paksi x dan y dan menggunakan skala yang seragam, okey, kita plotkan, dan apabila kita lukiskan satu garis lurus yang melalui semua titik yang telah diplotkan tersebut, maka kita akan mendapat satu garis lurus ataupun hubungan linear di antara x dan y yang menghubungkan nilai-nilai x terhadap y. Sebagai contoh, seperti yang kita lihat tadi, apabila nilainya 3, x-nya 3, maka y-nya ialah 10. Okey, c sama dengan 4, iaitu pintasan y. Nilai pintasan y-nya ialah 4, jadi kita dapat lihat di graf garis lurus tersebut memintas paksi y pada nilai 4. Dan m-nya sama dengan 2, bermaksud kecerunan. Okay, nilai kecerunan bagi persamaan garis lurus tersebut ialah 2. Baiklah, kesimpulannya ialah graf yang terhasil tadi ialah graf garis lurus, dan daripada jadual data perubahan y adalah seragam. Seterusnya, hubungan tak linear. Okay, sebagai contoh, y sama dengan x kuasa 3 tolak 2x tambah 3. Jadi kita hanya ingin menguji bagaimanakah bentuknya, apakah hubungan antara y dan x apabila kita gantikan nilai-nilai x ke dalam persamaan yang diberi. Kita akan dapati nilai y-nya berubah secara tidak malar. Okey, bermula akan berkurang sebanyak negatif 1, kemudian bertambah kepada 5, bertambah sebanyak 17 dan seterusnya. Jadi hubungan tersebut bukanlah hubungan linear. Jadi apabila kita plotkan pada kertas graf, maka kita akan dapati satu graf yang melengkung. Jadi inilah yang dipanggil sebagai hubungan tak linear. Graf tersebut adalah graf yang melengkung, dan daripada jadual data kita dapati perubahan y adalah tidak seragam. Baiklah, kita akan membezakan hubungan linear dengan tak linear. Bagi hubungan linear, apabila nilai-nilai x dan y diplotkan pada graf, kita akan menghasilkan satu garis lurus. Tetapi untuk hubungan tak linear, apabila kita plotkan data-data tersebut, kita akan memperolehi graf yang berbentuk lengkung. Sebagai contoh, graf kuadratik, graf kubik
dan juga graf salingan. Sebenarnya ada pelbagai lagi jenis graf hubungan tak linear yang lain. Jadi ini adalah contoh-contoh graf yang kita pelajari dalam mata pelajaran matematik tingkatan 4 dan 5. Jadi untuk yang seterusnya, kita akan mempelajari bagaimana untuk melukis graf hubungan linear. Nilai Y diperoleh apabila menggantikan nilai X ke dalam persamaan linear atau sebaliknya. Jadi bagaimana kita mendapatkan satu garis lurus, bagaimana kita memplotkan suatu graf. Jadi sebenarnya sebelum kita plotkan graf tersebut, kita akan bina jadual sebagaimana yang kita tunjukkan tadi. Okay, daripada jadual tersebut, apabila nilai X kita gantikan ke dalam persamaan, kita akan dapatkan nilai Y nya. Jadi kita masukkan beberapa nilai X yang sesuai dan kita gantikan ke dalam persamaan, maka kita akan mendapat semua nilai Y yang sepadan. Kemudian apabila kita plot dan kita lukis satu garis lurus yang menghubungkan ke semua titik tersebut. Titik yang diplot akan berada pada garis lurus. Jadi ia adalah satu garis lurus yang sempurna. Okey, di mana semua titik berada pada garis lurus yang dilukis. Seterusnya, garis lurus penyuaian terbaik. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan garis lurus penyuaian terbaik? Okey, apabila kita ada satu paksi X dan Y, kemudian diplotkan dengan beberapa titik, dan kita dapati apabila kita lukis satu garis lurus, terdapat titik yang tidak dilalui oleh garis lurus tersebut. Walau bagaimanapun, garis lurus tersebut boleh dikatakan sebagai garis lurus penyuaian terbaik kerana mematuhi beberapa syarat yang kita akan pelajari nanti. Okey, garis lurus tidak melalui dua titik dan ini dipanggil sebagai garis lurus penyuaian terbaik. Kebiasaannya data-data yang kita perolehi diperoleh secara eksperimen. Jadi nilai X yang kita tetapkan iaitu kuantiti yang dimanipulasi, manakala nilai Y yang diperoleh nanti ialah kuantiti yang bertindak balas. Jadi di dalam eksperimen terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi keputusan ataupun hasil yang akan diperoleh daripada eksperimen tersebut. Jadi ralat boleh berlaku dan bacaan diambil dengan tidak tepat. Itulah yang menyebabkan terdapat beberapa titik yang tidak dilalui oleh garis lurus penyuaian terbaik tersebut. Ciri-ciri garis lurus penyuaian terbaik. Okay, yang pertama, kita lihat garis lurus itu melalui seberapa banyak titik yang mungkin. Jadi ini adalah syarat pertama yang kita boleh panggil sebagai garis lurus penyuaian terbaik. Dan yang kedua, titik yang tidak terletak pada garis lurus mesti ditaburkan hampir sama banyak di kedua-dua belah garis lurus itu. Jadi sebagaimana kita lihat di sini, contoh yang saya berikan. Okay, kita lihat titik yang tidak terletak pada garis lurus berada satu di bahagian atas dan satu lagi di bahagian bawah, dan jaraknya dengan garis lurus tersebut tidak terlalu jauh dan seragam. Okey, contoh yang pertama, jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai yang diperoleh daripada suatu eksperimen yang melibatkan pemboleh ubah X dan Y. Plot graf Y melawan X dengan menggunakan skala yang sesuai bagi paksi X dan paksi Y. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. Baiklah, kita telah diberikan dengan nilai-nilai X dan Y dalam satu jadual. Jadi kita akan plotkan di dalam kertas graf. Pilih satu skala yang sesuai dan seragam bagi kedua-dua paksi X dan Y. Kemudian kita akan plotkan titik-titik tersebut dan kita lukis satu garis lurus penyuaian terbaik. Jadi kita dapat lihat di sini terdapat satu titik yang diplot di luar daripada garis lurus, tidak terletak pada garis lurus tersebut. Jadi titik ini boleh dipanggil sebagai satu, berkemungkinan ia adalah ralat semasa mengambil bacaan. Jadi ini adalah garis lurus penyuaian terbaik. Kita juga boleh menggunakan teknologi digital untuk membantu dalam melukis garis lurus penyuaian terbaik. Jadi kali ini saya pilih menggunakan Microsoft Excel untuk melukis graf garis lurus penyuaian terbaik. Bagaimana melukis garis lurus penyuaian terbaik? Baiklah, ini adalah perisian Microsoft Excel yang biasa kita gunakan untuk menguruskan data. Kebiasaannya dengan data-data yang banyak, kita boleh menggunakan Microsoft Excel. Kita juga boleh melukis ataupun menghasilkan graf menggunakan Microsoft Excel.
Okey, yang pertama kita akan pilih butang insert. Pada tab insert ada bahagian chart. Pada bahagian chart tersebut kita boleh pilih scatter. Okey, kita pilih scatter dan secara tak langsung Microsoft Excel akan mencadangkan sebuah graf dengan paksi X dan Y sebagaimana yang terdapat dalam jadual. Jadi berdasarkan graf tersebut, kita boleh lihat titik-titik tersebut telah diplotkan dengan baik. Okey, kita boleh besarkan sedikit graf tersebut dan kita boleh alihkan. Okey, kalau kita besarkan sikit, kita boleh lihat bentuknya. Jadi tadi kita lihat skalanya dalam gandaan 1. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 Okey, pada paksi Y kita tengok 0.5, 1, 1.5, 2 dan seterusnya. Okey, dengan nilai maksimum kalau kita lihat di jadual ialah 9 pada paksi X, maka kita lihat kat sini paksi X diberikan sehingga 10. Okey, kemudian kita akan melukis garis lurus berdasarkan titik-titik yang telah diplotkan tadi. Kita pilih satu titik, kemudian kita klik kanan dan kita pilih add trend line. Okey, jadi apabila kita pilih add trend line, satu garis lurus akan terus terlukis pada graf yang melalui kesemua titik, dan kita lihat di sini ada satu titik yang tidak terletak pada garis lurus. Okey, jadi di sini kita boleh mengubah ciri-ciri pada graf tersebut. Sebagai contoh, pada garis lurus kita boleh tukarkan, maksudnya kita boleh tukarkan dia punya jenis dia. Kita boleh tukar kepada garisan penuh. Kita boleh tukarkan warnanya. Sebagai contoh, saya nak tukarkan menjadi warna merah. Okey, kemudian kita boleh lihatlah perubahan-perubahan yang kita boleh buat pada graf tersebut. Okey, di bahagian trendline option kita boleh nampak kita boleh buat formatting. Kita boleh tukar format garis lurus tersebut. Okey, pada bahagian trendline option kita boleh lihat sebenarnya ini adalah graf linear. Okey, berdasarkan data yang diberikan, perisian ini akan mengesan ia sebagai linear. Okey, daripada pilihan tersebut kita boleh pilih untuk memaparkan apakah persamaan garis lurus bagi persamaan yang diberi tadi. Okey, jadi di sini kita boleh nampak persamaan yang diberi ialah Y sama dengan 0.201x tambah 0.5086. Ini sekadar satu contoh ringkas bagaimana untuk kita menggunakan perisian Microsoft Excel untuk melukis garis lurus penyuaian terbaik. Okey, hanya dengan menggunakan jadual yang kita sediakan. Seterusnya untuk 6.1.3 membentuk persamaan bagi garis lurus penyuaian terbaik. Okey, daripada contoh penggunaan Microsoft Excel tadi, bagaimana untuk kita melukis garis lurus penyuaian terbaik, perisian tersebut boleh memaparkan apakah persamaan garis lurusnya, okey, dengan mudah. Jadi untuk kali ini kita akan lihat bagaimana cara sebenar untuk kita membentuk persamaan garis lurus penyuaian terbaik berdasarkan graf yang telah kita bina. Okey, langkah membentuk persamaan bagi garis lurus penyuaian terbaik. Yang pertama, kita akan memilih dua pasang titik X1, Y1 dan X2, Y2. Okey, pastikan titik yang dipilih berada pada garis lurus penyuaian terbaik yang dilukis. Okey, berdasarkan contoh yang kita telah lukiskan tadi, garis lurus yang kita telah lukiskan tadi. Okey, kita akan pilih titik yang pertama iaitu 20.9, iaitu pada, kalau ikutkan jadual ni kita boleh nampak pada data yang pertama, pasangan yang pertama. Kemudian kita pilih data 8 2.1, iaitu data yang ke-6. Okey, jadi kita pilih kedua-dua titik tersebut kerana titik-titik tersebut berada di garis lurus. Okey, kemudian kita akan gunakan rumus kecerunan, iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, dengan menggunakan rumus kecerunan, kita akan masukkan nilai-nilai koordinat yang telah kita pilih tadi, iaitu Y2 iaitu 2.1 tolak 0.9 per 8 tolak 2, dan kita dapat kecerunannya ialah 0.2.
Okey, yang ketiga, langkah ketiga, tentukan pintasan Y iaitu C daripada graf. Okey, daripada graf yang kita telah lukis tadi, kita pastikan kita melukis garis lurus tersebut sehingga ke paksi Y. Barulah supaya kita dapat apakah nilai pintasannya. Jadi bacaan pada pintasan Y iaitu C sama dengan 0.5. Jadi langkah yang keempat, ganti nilai M dan C ke dalam Y sama dengan MX tambah C. Jadi nilai-nilai pemala iaitu M dan C kita telah dapatkan daripada rumus kecerunan, dan untuk C daripada graf iaitu nilai yang memintas pada paksi Y. Jadi persamaan kita ialah Y sama dengan 0.2x tambah 0.5. Okey, jika dibandingkan dengan perisian Microsoft Excel tadi, kita telah paparkan apakah persamaannya. Okey, jadi persamaan pada Microsoft Excel tersebut nampak lebih terperinci dengan 3 tempat perpuluhan. Yang keempat, kita akan mentafsirkan maklumat berdasarkan garis lurus penyuaian terbaik. Okey, daripada garis lurus penyuaian terbaik yang telah dibina, kita akan tafsirkan apakah maklumat yang kita boleh dapati daripada garis lurus tersebut. Sebagai contoh, diberikan garis lurus dengan persamaan Y sama dengan negatif 1.2x tambah 7. Okey, jadi ini adalah garis lurus penyuaian terbaik dengan pintasannya, pintasan Y-nya ialah 7 dan kecerunannya ialah negatif 1.2. Jadi langkah pertama, kita mencari nilai Y apabila diberi nilai X. Okey, sebagai contoh, kita boleh dapatkan nilai Y apabila diberi nilai X. Okey, daripada garis lurus penyuaian terbaik, kita lukiskan satu garisan putus-putus, garisan sempang, membawa ke garis lurus, kemudian unjurkan ke paksi Y untuk mendapatkan nilai Y-nya. Yang kedua, untuk mencari kadar perubahan Y terhadap X. Kecerunan M menunjukkan perubahan Y bagi setiap unit nilai X. Jadi maksudnya, kecerunan ini memberi maksud bahawa nilai kecerunan negatif 1.2 menunjukkan Y menyusut pada kadar 1.2 bagi pertambahan setiap unit nilai X. Jadi pada pertambahan nilai X, nilai Y-nya menyusut sebanyak 1.2. Jadi tanda negatif di sini menunjukkan tanda bahawa nilai Y-nya akan menyusut, berkurangan. Okay, kita lihat ini adalah kecerunan negatif. Y-nya semakin berkurang dengan pertambahan nilai X. Yang ketiga, kita boleh membuat unjuran tentang nilai pemboleh ubah menggunakan persamaan garis lurus penyuaian terbaik bagi mencari pemboleh ubah di luar domain dan julat data. Okey, sebagai contoh, cari nilai X apabila Y sama dengan negatif 2. Jadi apabila kita gantikan nilai negatif 2 ke dalam persamaan yang diberi, kita boleh hitung apakah nilai X yang sepadan bagi nilai Y tersebut. Jadi sebagai contoh, kita masukkan negatif 2 dalam persamaan Y sama dengan negatif 1.2x tambah 7. Jadi kita akan dapat nilai X sama dengan 7.5. Okey, interpolasi ialah anggaran pemboleh ubah dalam domain dan julat yang diberi. Jadi apabila kita membuat anggaran dalam domain dan julat yang diberi, kita panggil itu sebagai satu proses interpolasi. Manakala ekstrapolasi ialah anggaran pemboleh ubah di luar domain dan julat yang diberi. Maksudnya, kita menganggarkan satu nilai lain, sebagai contoh nilai Y apabila diberi nilai X di luar domain. Okey, contoh 2. Jadual di bawah menunjukkan nilai bagi pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada satu eksperimen. Okey, diberikan nilai-nilai X dan Y dalam jadual. Okey, A. Plot graf Y melawan X. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik dan tentukan persamaannya. Okey, jadi di sini kita ada 3 proses yang kita perlu buat, iaitu plotkan graf Y melawan X, kemudian melukis garis lurus penyuaian terbaik, dan seterusnya menentukan persamaannya. Okey, soalan B, berdasarkan graf yang dilukis, cari nilai Y apabila X sama dengan 18. Yang kedua, cari nilai X apabila Y sama dengan 25. Dan yang ketiga, cari kadar perubahan Y terhadap X.
Untuk soalan C, cari nilai Y apabila X sama dengan 50. Okey, kita akan lukiskan paksi X dan Y dengan menggunakan skala yang sesuai dan seragam. Kemudian kita akan plotkan data tersebut, nilai-nilai X dan Y-nya. Dan kita akan lukis satu garis lurus penyusun terbaik menggunakan seperti yang telah ditetapkan tadi, iaitu melalui hampir ke semua titik-titik yang diplotkan. Okey, jadi kalau kita lihat di sini ada juga titik yang tidak terletak pada garis lurus penyusun terbaik. Sebagai contoh, titik yang kedua akhir dan yang ketiga terakhir ni. Jadi kita nampak kat sini, kita nampak titik tersebut tidak betul-betul berada di garis lurus. Okey, pastikan garis lurus tersebut kita lukis sehingga ke paksi Y, memintas ke paksi Y untuk kita dapatkan bacaan pintasan Y-nya. Okey, seterusnya kita akan menentukan persamaan garis lurus. Okey, bagaimana untuk menentukan persamaan garis lurus? Kita perlukan nilai M ataupun kecerunan. Okey, untuk mencari nilai kecerunan, pastikan kita memilih dua titik yang berada pada garis lurus tersebut. Jadi kita pilih titik 10, 32 dan titik 30, 103. Menggunakan kedua-dua titik tersebut, kita hitung kecerunan M sama dengan 103 tolak 32 per 30 tolak 10. Maka M nya kita dapat M sama dengan 3.55. Jadi kita boleh lihat di sini M ataupun kecerunannya adalah kecerunan positif. Nilai pintasan Y kita boleh lihat pada graf, nilai C nya ialah negatif 3. Jadi kita lihat graf tersebut memintas pada nilai Y sama dengan negatif 3. Jadi berdasarkan kedua-dua maklumat yang kita dapat, iaitu nilai M dan C, maka kita boleh tulis persamaan garis lurus penyusun terbaik Y sama dengan 3.55x tolak 3. Untuk soalan B, berdasarkan graf yang dilukis, cari nilai Y apabila X sama dengan 18. Jadi untuk proses ini kita perlu menggunakan graf yang telah dilukis. Untuk proses ini kita hanya perlu menggunakan graf yang kita lukis dalam soalan A. Okey, kita tidak dibenarkan menggunakan persamaan untuk mencari nilai-nilai pemboleh ubah tersebut. Yang pertama, nilai X sama dengan 18. Apabila X sama dengan 18 dan kita unjurkan ke garis lurus penyusun terbaik, dan kita akan memperoleh nilai Y nya sama dengan 60. Okey, maka kita akan dapat Y sama dengan 60. Yang kedua, nilai X apabila Y sama dengan 25, maka kita akan lukiskan satu garis lurus putus-putus pada paksi X, okey, dan kita unjurkan pada graf garis lurus. Okey, unjurkan pada garis lurus dan kita akan memperoleh nilai X nya sama dengan 8. Jadi nilai X yang sepadannya ialah 8 berdasarkan graf. Seterusnya ialah kadar perubahan Y terhadap X. Okey, nilai kecerunan M sama dengan 3.55 menunjukkan bahawa Y meningkat sebanyak 3.55 unit bagi pertambahan setiap unit nilai X. Sebagai contoh, kita pilih satu nilai yang mudah, iaitu nilai X sama dengan 10. Apabila kita unjurkan ke graf garis lurus, kita akan memperoleh nilai Y nya ialah 32. Jadi ia akan memberi gambaran bahawa Y meningkat sebanyak 3.55 unit bagi setiap nilai X. Seterusnya soalan C, cari nilai Y apabila X sama dengan 50. Di sini kalau kita lihat, nilai ataupun domain yang diberikan sehingga 30 sahaja. Okey, nilai X yang maksimum di sini kita lihat ialah 30. Jadi apabila nilai X nya sama dengan 50, ia adalah di luar julat, maka itu dipanggil sebagai satu proses ekstrapolasi, dan kita akan menggunakan persamaan garis lurus ataupun persamaan yang kita telah bina tadi daripada garis lurus penyusun terbaik. Jadi kita akan menggunakan kaedah ekstrapolasi, gunakan persamaan garis lurus penyusun terbaik untuk mendapatkan nilai Y. Jadi gunakan persamaan garis lurus tersebut, gantikan nilai X dengan 50 dan kita akan memperoleh nilai Y sama dengan 174.5.
Jadi untuk perbincangan tentang hubungan linear dengan hubungan tak linear, jadi setakat itu saja untuk video bahagian pertama bagi hubungan linear dan tak linear. Jadi kita akan berjumpa dalam video yang akan datang untuk bahagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.